Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu minit inspirasi Jumaat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu membaca Al-Quran, menangislah. Jika kamu tidak menangis, maka berusahalah untuk menangis. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadis ini bukan bermaksud kita perlu berpura-pura menangis, kita perlu buat-buat menangis. Namun kata Syekh Ramadan Al-Buti, hadis ini mengisyaratkan kepada kita untuk kita miliki hati yang lembut, untuk kita miliki hati yang bersih. Hati yang lembut lawannya hati yang keras. Hati yang keras ini berpunca daripada maksiat yang kita lakukan, dan kita tak bertaubat daripada maksiat yang kita lakukan. Maka bagaimana kita nak mendapat hati yang lembut? Al-Quran adalah kayu ukur untuk kita memiliki hati yang lembut, hati yang bersih. Apabila seseorang itu membersihkan dirinya, hatinya daripada perkara mungkar, perkara maksiat, patuh dan taat pada perintah Allah, maka dia akan mendapat hati yang suci dan bersih dan lembut. Apabila dia membaca Al-Quran, membaca peringatan, membaca isi-isi Al-Quran tentang perintah, tentang larangan, tentang syurga, tentang neraka, maka dia rasa nak menangis. Inilah isyarat yang paling penting, iaitu bersihkan hati, jadikan hati yang lembut dengan kita mensucikan diri kita daripada perkara-perkara mungkar. InsyaAllah, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat, sahabat mihrab yang dikasihi sekalian, satu kisah yang Ustazah nak kongsikan. Ustazah dengar kisah ini daripada Syekh Saleh Al-Mughamisi, ya, Imam Masjid Quba di Madinah, tuan-puan sekalian. Dia cerita tentang seorang tua, ya, seorang tua yang berasal daripada Yaman, tapi kemudiannya datang merantau duduk di Madinah Munawwarah. Tuan-puan sekalian, dia sudah tua, tapi dia di antara orang yang selalu datang awal ke Masjid Nabawi. Ya, ini bukan cerita zaman dulu kala, bukan, ini cerita baru-baru lagi tuan-puan. Datang ke Masjid Nabawi awal, ya, kemudian bila dia datang, dia lihat, dia cemburu, dia ribetah melihat orang lain bila sampai dekat Masjid Nabawi solat, kemudian terus baca Quran, ya, tertunduk-tunduklah baca Quran. Sedangkan orang tua ini, tuan-puan sekalian, dia adalah orang yang buta huruf, dia tak boleh baca ayat Quran, dia tak kenal huruf pun. Ya, jadi apa yang dia buat? Setiap pagi, setiap hari dia datang awal di Masjid Nabawi. Ya, lepas dia solat, dia akan ambil Al-Quran, ambil mushaf, dan dia akan tengok mana orang yang agak-agak boleh membantu dia. Maka dia akan pergi dekat orang tu, dia akan bagi salam, dia akan minta izin, dia minta tolong. Tolong apa? Tolong bacakan ayat Quran ini kepada aku. Maka orang tu pun akan bacakan ayat Quran tu pada si tua tadi, pada pakcik tua ini. Bacakan. Ya, dia pun mendengar dengan penuh keindahan. Dia nak baca tak pandai, dia buta huruf. Bacakan pada dia sampai, ya, dia rasa cukup, dia dah rasa Masya Allah, dah rasa indah sangat. Berhenti. Dia ambil mushaf tuan-puan, dia tak nak memberatkan yang seorang tadi. Dia pergi cari orang lain pula. Tolong bacakan mushaf ini kepada saya. Tolong bacakan ayat Quran ini kepada saya. Dia pergilah satu dalam Masjid Nabawi tu, dia cari. Demikianlah yang dia buat tiap-tiap hari tuan-puan sekalian. Sebab dia sudah tidak ada kemampuan untuk belajar huruf Al-Quran, kalimah Al-Quran, untuk pandai baca Quran tiap-tiap hari. Sehingga kata Syekh Saleh, pada satu hari tu tuan-puan sekalian, ya, dia pergi menemui seseorang. Dia kata, tolong bacakan kepadaku ayat ini, ya, tolong bacakan kepadaku Al-Quran ini. Maka orang tu pun bacakan. Dia pun menikmati ayat tersebut, indahnya, Masya Allah, hebatnya, sehinggalah sampai pada ayat tilawah, ya, ayat sujud sajadah tuan-puan, yang kena sujud. Ya, jadi dia tak tahu apa-apa, dia tak pandai mana ayat yang kena sujud, dia tak tahu, tapi dia cuma ikut je pada orang yang baca. Jadi bila orang tu baca sampai dekat ayat sujud tilawah, jadi orang tu pun sujud, ya, orang tu sujud, jadi pakcik ni pun sujud sama dengan orang tu sujud, ya. Tapi kemudiannya tuan-puan sekalian, yang membaca ayat tadi telah bangkit daripada sujud, tapi pakcik tu tak bangkit-bangkit pun daripada sujud. Allah telah sudi, ya, Allah telah berkenan untuk mengambil nyawanya ketika mana dia sujud sajadah, sujud tilawah, yang terus langsung bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Demikianlah
kasih sayang Allah, tuan-puan sekalian. Besarnya rahmat Allah. Ya, Allah nak tengok hati kita tu betul-betul anta rajai, anta maksudi, wa ridhaka matlubi. Mungkin kita bukan orang alim, mungkin kita jahil, mungkin kita bodoh, mungkin kita bukan sesiapa pun pada pandangan manusia, tapi Allah dekat dengan kita. Allah tengok keikhlasan kita, Allah tengok kebenaran kata-kata kita, niat kita, apa yang kita nak dalam hidup. Nanti insya-Allah Allah akan mengurniakan kita husnul khatimah, sebaik-baik penghabisan untuk kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Sahabat ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Nak pin kat mana pula ni? Tak tahu lah mana. Boleh kan? Boleh. Dia ha. Awak suruh pasal. Ini bersama ialah bungganya Puan Cantik Mawar Susana, bunda kepada Puan Sri Hania dan juga kakandanya yang bermakna Hajah kepada Tan Sri Hussein, adinda kepada Tan Sri Hussein. Assalatu wassalamu alaika ya